Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan menerangkan adakah membaca tahlil dan menghadiahkan pahala bacaan kepada si mati itu dianggap bid'ah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan beritahu apa maksud bid'ah. Bid'ah bermaksud setiap perkara baru tanpa ada contoh sebelumnya, sama ada perkara itu terpuji atau tercela. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah terbagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah iaitu terpuji dan bid'ah sayyi'ah iaitu tercela. Okey, jom kita dengar kupasan selanjutnya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang satu amalan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, iaitu amalan membaca tahlil. Amalan ini merupakan perkara khilafiyah, iaitu ulama berbeza pendapat dalam menentukan hukum tentang amalan ini. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah apabila ada sesetengah masyarakat kita yang mengatakan amalan ini tidak boleh dilakukan kerana amalan ini merupakan perkara bid'ah, iaitu Rasulullah SAW tidak melakukan amalan ini. Persoalannya, adakah amalan membaca tahlil itu merupakan bid'ah dan tidak boleh dilakukan? Jadi, pertama mari kita tengok dulu apa itu maksud tahlil. Tahlil bermaksud bersama-sama berkumpul bagi membaca ayat-ayat Al-Quran yang terpilih serta berzikir dan berdoa bagi orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah maksud tahlil. Jadi, kalau kita tengok, membaca Al-Quran dan juga berzikir merupakan satu amalan yang amat baik, amalan yang amat elok. Manakala berdoa bagi orang yang telah meninggal dunia merupakan sesuatu yang telah disarankan oleh agama Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Maksudnya, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-gerimu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Beberapa ayat yang telah saya bacakan tadi merupakan bukti bahawa orang beriman tidak hanya memperoleh pahala daripada perbuatannya sendiri, bahkan mereka juga mendapat manfaat daripada amalan orang lain. Kesimpulan daripada perkongsian tadi, setakat yang diketahui, tiada dalil-dalil yang melarang untuk melakukan amalan tersebut. Dalam masyarakat Melayu Nusantara, apabila salah seorang daripada ahli keluarga ataupun salah seorang daripada masyarakat itu mati,
maka mereka akan melakukan amalan tahlil untuk disedekahkan kepada si mati. Jadi amalan tahlil ni sebenarnya ada dua pendapat. Pertama, yang mengatakan bahawa perbuatan ini diharuskan dan dibolehkan. Dan kedua, yang mengatakan bahawa amalan ini adalah amalan yang salah dan bid'ah. Okey. Bagi yang mengatakan bahawa amalan ini bid'ah, mereka berpegang bahawa perbuatan ini adalah bukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpegang dengan hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalan mereka kecuali daripada 3 perkara. Dan 3 perkara itu adalah: pertama, sedekah jariah; kedua, ilmu yang bermanfaat; dan ketiga adalah doa anak soleh. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis inilah yang dipegang oleh golongan yang mengatakan bahawa amalan tahlil ini adalah bid'ah. Jadi apakah hujah yang menyokong bahawa amalan tahlil ini adalah diharuskan dan dibolehkan dalam agama? Okey, jadi kita pergi kepada dalil yang mengatakan bahawa pahala bersedekah sampai kepada si mati. Ia ada disebut di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Sa'ad bin Ubadah, kematian ibunya ketika ketiadaannya, lalu dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah kematian ibuku ketika ketiadaanku. Apakah ia mendapat manfaat jika aku bersedekah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Okay, jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa segala amalan kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan boleh disedekahkan kepada si mati. Hujah seterusnya adalah berdasarkan pahala puasa yang boleh disedekahkan kepada si mati. Ini juga disebut di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dan masih ada puasa yang belum dikerjakan, maka hendaklah ia dipuasakan, dibayar oleh wakilnya. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap amalan dan kebaikan itu boleh diwakilkan kepada orang yang masih hidup sekiranya ia sudah mati. Jadi ini menunjukkan bahawa segala amalan kebaikan yang dilakukan oleh wakilnya untuk si mati sampai kepada si mati. Begitu juga dengan amalan tahlil yang dilakukan dalam masyarakat Melayu sekiranya ada salah seorang daripada keluarga kita ataupun ahli masyarakat kita meninggal dunia. Jadi apa yang anda dapat daripada penerangan tadi? Kesimpulannya, membaca tahlil yang sering masyarakat sekeliling kita lakukan itu dibolehkan kerana perkara tersebut boleh mendatangkan pahala. Allahu a'lam. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.